Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Ayat Ahkam, yang mana kita akan sentuh pada kali ini berkaitan dengan ayat wuduk dan juga tayamum. Kita akan ambil daripada kitab Rawai'ul Bayan karangan Syekh Muhammad Ali Sabuni, daripada tajuk yang muhadarah yang ke-32, iaitu pada muka surat 531. Kita akan ambil dan baca daripada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Seterusnya kita lihat kepada makna ijmali. Yang pertamanya, kita ambil terus kepada tafsir ataupun huraian ringkas berkaitan ayat tersebut. Kata Syekh, "Thumma bayyana Allah Ta'ala ahkam al-wudu'." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang hukum wudu' wa tayammumi, dan hukum tayammum. Faqala, "Idza aradtum ayyuhal mu'minuna al-qiyama ila salati." Jika kamu, wahai orang beriman, ingin berdiri untuk melakukan semayang. Wa antum muhdithuna, dalam keadaan kamu berhadas. Faghsilu bil ma'it tahir, maka kamu basuhlah dengan air yang suci. Basuh wujuhakum, muka kamu. Wa aydiyakum, tangan-tangan kamu. Ilal marafiqi, sehingga ke siku. Wamsahu, dan sapu. Ru'usakum, sapulah kepala kamu. Waghsilu, dan basuhlah kembali. Aqdamakum ilal ka'bain, kaki kamu sehingga kedua buku lali. Wa idza kuntum muhdithin, dan apabila kamu berhadas, hadathan akbara, berhadas dengan hadas besar. Faghtasilu, maka hendaklah kamu mandi. Bil ma', dengan air. Wa in kuntum fi halatil maradi, dan kalau kamu berada dalam keadaan sakit. Au safari, atau keadaan musafir. Au muhdithina hadathan asghara, ataupun kamu berhadas dengan hadas kecil. Au ghashitumun nisaa, ataupun kamu menyetubuhi perempuan. Kamu bersetubuh dengan perempuan. Walam tajidu ma'an, tetapi kamu tidak mendapati ada air. Air tidak ada. Tatawadda'una bihi, yang kamu boleh berwuduk dengannya. Au taghtasilu, ataupun air untuk mandi. Air tak ada. Maka fatayammamu, hendaklah kamu bertayamum. Biturabi at-tahir, dengan tanah yang suci. Wamsahu wujuhakum, maka sapulah muka-muka kamu. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu. Ilal marafiqi, sehingga ke siku. Bidzalika turab, dengan tanah tersebut. Ma yuridullah, sesungguhnya Allah tidak ingin. An yudayyiqa alaikum, Tuhan tidak ingin untuk menyempitkan ke atas kamu. Fi ahkamiddin, pada urusan agama.
walakinnahu, tetapi Allah Ta'ala, yuridu an yutahhirakum, dia ingin untuk menyucikan kamu dan membersihkan kamu, minadz-dzunubi, daripada dosa-dosa, wal atham, dan juga dosa-dosa. Atham dan dzunub sama, wa minal akdzar, dan daripada kotoran-kotoran, wan najasat, dan juga najis, wa yutimma ni'matahu alaikum, dan supaya Allah dapat menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, bibayani syara'il Islam, dengan menerangkan syariat Islam, litashkuru, supaya kamu nanti bersyukur kepada Allah, ala ni'amihi, di atas nikmatnya, wa tahmaduhu ala alaihi, dan kamu berterima kasih kepada Allah di atas segala kurniaan Allah. Okay, jadi daripada ayat ini ada dua fokus, iaitu pertamanya berkaitan dengan hukum wuduk, yang keduanya berkaitan dengan tayamum. Jadi kita terus masuk kepada tajuk kita. Lihat kepada muka surat yang ke 537 nuskah saya ini, pada al-hukmus tsalits, hukum yang ketiga. Hal yajibul wudu'u ala ghairil muhdith, adakah wajib wuduk ke atas lain orang yang tidak berhadas? Ghairil muhdith, muhdith berhadas. Wuduk ni adakah wajib? Kalau tak berhadas pun wajib ambil wuduk. Zahiru qawlihi idza kumtum ila salah, zahir daripada firman Allah Ta'ala bila Tuhan sebut idza kumtum ila salah, bila kamu hendak mendirikan semayang. Fahamnya yujibul wudu'a ala kulli qa'imin wa illam yakun muhdithan, memahamkan bahawa wajib wuduk atas setiap orang yang nak mendirikan sembahyang walaupun orang tu tidak berhadas. Jadi Tuhan kata bila nak sembahyang, maknanya orang yang ada wuduk pun kalau nak sembahyang kena ambil wuduk balik lah, kalau lihat kepada zahir ayat tersebut. Tetapi waqad ajma'al ulama'u ala anna al-wudu'a la yajibu illa 'ala al-muhdith, tapi para ulama telah bersepakat bahawa wuduk itu tidak wajib kecuali kepada orang berhadas saja. Kecuali orang yang berhadas. Fayakunu qaidul hadath mudmaran, maka jadilah qaid. Qaid makna ikatan perkataan ataupun hadas itu mudmaran fil ayah, dia itu tersembunyi dalam ayat tersebut. Wa yusbihul makna, dan jadilah maknanya idza kumtum ila salah wa antum muhdithun. Ini dia. Ini qaid dia kata tadi ni. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala kata idza kumtum ila salah, jika kamu nak semayang maka berwuduk kan, fagsilu wujuhakum. Adakah kalau kita faham pada zahir tersebut, makna tiap kali orang nak semayang kena wuduk walaupun orang tu tidak berhadas. Tapi kenapa ulama tak kata sedemikian? Ini kerana berlaku ijma'. Dan mereka sepakat bahawa orang yang tak berhadas tak wajib wuduk untuk semayang. Dia boleh semayang menggunakan wuduk yang telah ada dan belum batal tu. Maka seakan-akan dalam ayat itu ada qaid yang ditersembunyi, qaid yang difaham secara tidak langsung, iaitu apa dia? Idza kumtum ila salah, jika kamu hendak sembahyang, wa antum muhdithun, hal keadaan kamu sedang berhadas, maka berwuduklah. Jadi idmar dan juga takdir qaid yang dihazaf dalam Quran ni banyaklah, yang mana para ulama itu mereka lebih mahir dan lebih tahu apakah yang maksud daripada ayat tersebut. Apa sebab mereka takwil? Wa innama awwalul ayata, hanya saja mereka mentakwilkan ayat bihadhihi ta'wil, dengan takwilan ini lil ijma', kerana berlaku ijma' ala anna al-wujuba la yajibu illa 'ala al-muhdith, ala anna al-wudu' bukan wujub ala anna al-wudu'a. Ini tengok nuskah yang ada dengan pelajar sekalian. Dia sepatutnya ala annal wudu'a la yajibu illa 'ala al-muhdith, bahawa wuduk itu tidak wajib kecuali kepada orang yang berhadas. Ni bukan wujub wuduk. Baiki. Wa li anna fil ayati ma yadullu alaih, dan dalam ayat itu apa yang dapat difaham yang menunjukkan ke atas makna itu.
Fa inna tayammuma, kerana apa? Kerana tayammum itu badalun anil wudu. Tayammum tu ganti daripada wudu. Wa qaimun maqamahu, dan dia menduduki tempat wudu apabila tak boleh berwudu. Wa qad qayyada wujubat tayammum fil ayah biwujudil hadath, dan dalam ayat itu Allah Ta'ala mengkaitkan kewajipan tayammum dengan berlakunya dan adanya hadas. Fal aslu yajibu an yakuna muqayyadan bihi. Maka kalau furu' iaitu tayamum. Tayamum ni kita anggap sebagai cabang furu' lah. Yang mana tayamum itu dia itu ganti kepada wuduk. Wuduk tu dipanggil al-aslu. Tayamum itu badal. Apabila badal tayamum, disyaratkan tayamum itu kena tayamum kalau berlaku hadas, maka asal iaitu hukum wuduk pun tentulah mesti dikaitkan dengan berlaku hadas. Fal aslu yajibu an yakuna muqayyadan bihi liyatiya an yakuna al-badalu, supaya jadilah badal itu qaiman maqam al-asli, dia boleh menggantikan asal. Badal tu makna tayamum, asal tu wudu. Wali anna al-amra bil wudu'i nadhirul amri bil ightisali, dan kerana suruhan dengan berwudu itu seumpama suruhan dengan mandi. Wa huwa muqayyadun bil hadath, dan suruhan dengan mandi itu dikaitkan dengan hadas, bil hadasil akbar, fi qaulihi ta'ala wa in kuntum junuba, jika kamu berjunub. Maka Tuhan kata maka fatahharu, kena mandi. Maka mandi itu dikenakan kerana ada hadas. Maka begitulah juga wudu. Fayakunu nadhiruhu wa huwa al-amru bil wudu'i muqayyadan bil hadathil asghar. Maka jadilah seumpamanya, nazirnya, hukum yang serupa dengannya, iaitu suruhan berwudu itu dikaitkan dengan hadas kecil. Wa mimma yadullu ala dhalika anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi. Apa yang menunjukkan di atas itu bahawa Nabi SAW pada hari Fathul Mekah Salla yaumal fathil Makkah as-salawatil khamsa. Nabi sembahyang pada hari Fathul Mekah, sembahyang 5 waktu bi wudu'in wahidin, dengan satu wuduk saja. Faqala Umar, ya Rasulullah, sana'ta syai'an lam takun tasna'uhu. Wahai Rasulullah, kamu membuat sesuatu yang tak pernah kamu buat. 5 kali 5 waktu ni kamu sembahyang dengan satu wuduk saja, wuduk kamu tidak batal ni. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, amdan fa'altuhu ya Umar, aku sengaja buat begitu hai Umar. Yakni annahu sallallahu alaihi wasallam arada bayan al-jawaz li ummatihi bi hadzal amal, bahawa Nabi SAW ingin menerangkan keharusan perbuatan itu kepada umatnya dengan amalan perbuatan itu. Jadi Nabi sengaja sembahyang satu wuduk saja. Wuduk Nabi jagalah, dijaga 5 waktu Nabi sembahyang satu wuduk. Wa amma ma warada min annahu alaihi salatu wassalam wa khulafa'ahu kanu yatawadda'una li kulli salatin. Adapun apa yang datang daripada Nabi SAW dan juga para khulafah dia, khalifah baginda Nabi, adalah mereka berwuduk li kulli salatin, untuk tiap kali sembahyang mereka berwuduk. Fa inna dhalika lam yakun bi tariqil wujub, maka itu bukan atas jalan wajib. Wa inna ma yakana bi tariqil istihbab, tapi atas jalan kesunatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana daiman yuhibbul afdal, dan Nabi SAW adalah dia suka yang paling afdal. Maka afdalnya ya kita memperbaharui wuduk bagi setiap kali nak sembahyang, walaupun kita ada wuduk. Ditajdidkan wuduk. Tajdid wuduk itu sunat. Nurun ala nur, dia cahaya di atas cahaya. Adapun dari segi hukum wajib, dia tidak wajib. Falaisa fi fi'lihi ma yadullu ala wujubil wudu' li kulli salatin, maka tidak ada pada perbuatan Nabi itu perkara yang menunjukkan atas wajib berwuduk pada tiap kali sembahyang. Dari segi hukumnya, wuduk itu wajib untuk sembahyang bila berlaku hadas. Okay. Seterusnya, al-hukmur rabi'u ma huwa hukmu mashir ra'si wa ma miqdaruhu. Kita akan masuk berkaitan perbincangan tentang hukum menyapu kepala. Apakah hukum menyapu kepala? Al-hukmur rabi'u ma huwa hukmu mashir ra'si wa ma miqdaruhu. Okay. Hukum yang keempat yang nak dibincangkan di sini ialah hukum menyapu kepala. Apakah kadar sapuan tersebut? Ittafaqa al-fuqaha'u ala anna masha ar-ra'si min fara'idil wudu'i. Para fuqaha telah bersepakat bahawa menyapu kepala itu daripada kefarduan wuduk. Liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah
kepala-kepala kamu. Walakinnahum, tetapi mereka ikhtalafu fi miqdaril mashi ala aqwal. Mereka khilaf pada kadar sapuan, khilaf kepada beberapa pandangan. Pertama, qala al-Malikiyah wal Hanabilah yajibu mashu jami'ir ra'si akhdhan bil ihtiyat. Wajib menyapu keseluruhan kepala kerana mengambil dengan prinsip ihtiyat. Ihtiyat ni makna kita berhati-hati dan ambil yang lebih selamat. Wa qala al-Hanafiyah yuftaradu ataupun yaftaridu menjadi fardu mashu rubu'i ar-ra'si. Fardu menjadi fardu menyapu rubu'i ar-ra'si, 1/4 kepala. Akhdhan bi fi'li Nabi, kerana mengambil dengan perbuatan Nabi, bimashihi ala nasiyati, dengan Nabi SAW menyapu di atas ubun-ubun. Rasulullah SAW disapu atas ubun-ubun dia. Jadi kadar sapuan itu kalau kiranya 1/4 daripada kepala lah. Yang ketiga, wa qala Syafi'iyyatu yakfi an yamsaha aqalla syai'in yutlaqu alaihi ismul mashi, iaitu memada menyapu sekurang-kurang sesuatu yang dipanggil sapu, dipanggil nama sapu. Walau sya'aratin, akhdhan, walau sya'arat, walaupun beberapa helai rambut. Akhdhan bil yakin, kerana apa? Kerana berpegang dan mengambil apa yang lebih yakin. Yakinnya, confirmnya kena ada berlaku sapu lah maksudnya. Akhdhan bil yakin. Ini yakin bukan maksud apa? Maksud yakin ni mengambil dengan hak yakinnya disuruh sapu. Jadi sapu tu confirmnya ialah mesti kena pada sebahagian pun dah memadai. Ya. Wa dalilul Malikiyah, cuma setengah kitab dia tidak itlak dengan yakin lah. Sebahagian daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i dia kata kerana apa? Kerana al-yaqin anna al-masha yutlaqu ala mashi ayyi juz'in fa huwa al-miqdarul al-mutayaqqan. Itu kadar yang diyakini, makna pastinya confirmnya kena sapu. Jadi sapu tu terhasil sapu walaupun dengan sikit. Itu maksud yakin di situlah. Okey, takut awak bertukar dengan apa nama ihtiyat tadi. Wa dalilul Malikiyah. Okey, sekarang ni pengarang nak bincangkan apa dalil dia. Wa dalilul Malikiyah wal Hanabilati istadallal Malikiyah wal Hanabilatu ala wujubi mashi jami'i ar-ra'si bi anna al-ba' kama takunu asliyatan takunu zaidatan litakid. Dia kata ba' mana-mana? Ba' pada wamsahu bi ru'usikum. Ba' pada bi ru'usikum ni. Itu dia ba' ini kadang-kadang dia itu haraf jar asli. Kadang-kadang dia zaidah. Haraf jar asli ni makna dia bertakluk, dia ada tempat takluk dia. Kadang-kadang haraf ba tu zaidah sahaja, hanya datang dan ditambah dengan maksud dia tidak memberi dia tidak mempunyai takluk dengan amil tertentu, tapi tujuannya litakkid, kerana nak mentakkidkan. Wa'tibar wa huna zaidatan aula. Dan di sini ba itu kita anggap dia sebagai ba zaidah. Cuma sebagai ta'adduban, kerana beradab, ulama tak panggil lah ayat Quran haraf zaidah, dia panggil haraf wasal. Itu dari segi nahwu lah. Kalau jumpa haraf wasal, ba tu harfu waslin. Pada kaedah bahasa Arab dia panggil zaidah, tapi kerana ayat Quran, ni setiap kataan, setiap huruf tu bukan zaid, dia itu memang asal begitu dah. Maka sebahagian ulama kerana nak beradab dia panggil harfu waslin. Ya. Maka wa'tibaruha huna zaidatan aula. Aula jadi khabar bagi i'tibar. Menganggap ba itu ba zaidah atau ba waslin lebih aula. Lebih aula daripada kita katakan dia asliyah. Apa jadi makna macam mana? Wal makna, bila begitu makna dia akan jadi wamsahu
ru'usakum. Bila zaidah ni seakan dia peranan dia hanya memberi takkid saja. Maka sapulah kepala kamu. Jadi bila sebut kepala, seluruh kepala lah. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, inna ayatal wudu' tushbihu ayatat tayammum. Ayat wudu' ini, ayat berkaitan wudu' ni menyamai dengan ayat berkaitan tayamum. Wa qad amara Allah Ta'ala bimasi jami'i al-wajhi. Allah Ta'ala menyuruh kita menyapu seluruh muka kan. Wamsahu biwujuhikum. Bismillah. Allah Ta'ala menyuruh untuk menyapu seluruh muka. Wamsahu biwujuhikum. Sapulah seluruh muka kamu. Wa aydiyakum, dan tangan kamu. Min, sehingga ke siku. Jadi sama saja, wamsahu biwujuhikum. Bila muka pada ayat tayamum disuruh sapu seluruh muka, maka pada sapuan kepala wuduk pun sama. Ya. Walamma kana al-mashu fi tayammumi aman, umum, li jami'il wajhi, ada apabila sapuan pada tayamum itu umum, merakumi seluruh wajah, fakadzalika huna, maka begitulah juga di sini. Yajibu mashu jami'ir ra'si, wajib menyapu seluruh kepala. Wala yujzi'u mashu ba'di, maka tidak memadai menyapu sebahagian saja. Waqad ta'akkada dhalika, dan itu telah ditakkidkan, diteguh dan dikuatkan bi fi'lin Nabi SAW, daripada perbuatan Nabi, haitsu thabata, kerana telah sabit bahawa annahu kana idza tawadda'a, Nabi apabila berwuduk, masaha ra'sahu kullahu, Nabi akan sapu seluruh kepalanya. Okey, itu dalil bagi mazhab Maliki dan Hanabilah. Wa dalilul Hanafiyyati wasy-Syafi'iyyah, dalil mazhab Hanafi dan Syafi'iyah digabung sekali lah kalau ikutnya. Masing-masing mazhab Hanafi dia ada sebabnya kenapa 1/4 tu, Syafi'i sedikit pun memadai. Wastadallal Hanafiyyatu wasy-Syafi'iyyatu bi anna al-ba'a litab'id, ba pada biru'usikum tu menunjukkan tab'id, sebahagian. Walaysat zaidatan, bukan ba zaidah. Wal makna, maka makna ayat itu wamsahu ba'dha ru'usikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Illa annal Hanafiyyata, kecuali ulama Hanafiyah, qaddaruhu bi rubu'i ra'si, mereka mengkadarkan sapuan kepala itu dengan 1/4 kepala. Lima ruwiya anil Mughirah ibnu Syu'bah, kerana hadis yang diriwayatkan daripada Mughirah ibnu Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, Nabi satu hari dalam musafir, fanazala li hajatihi, lalu Nabi turun daripada kenderaannya untuk menunaikan hajat. Thumma jaa, kemudian Nabi SAW datang balik, fatawadda'a, Nabi berwuduk, wa masaha ala nasiyatihi, lalu Nabi menyapu di atas ubun-ubunnya. Maka kadar ubun-ubun tu 1/4 daripada kepala lah. Okey. Wa amma Syafi'iyyah tu, adapun ulama Syafi'iyah, faqalu al-ba'u litab'id, sama, ba' juga litab'id. Wa aqallu ma yutlaqu alaihi ismul mashi, dan sekurang-kurang yang dipanggil nama sapuan tu dakhilun bil yakin, itu memang confirm, masuk dengan yakin. Jadi yakinnya sapu tu dengan apa benda yang dianggap sebagai sapuan. Apa-apa sapuan, itu confirm dengan confirm. Wa ma adahu la yaqina fi, maka selebih daripada itu kita tak confirm. Sekarang ni kita nak tentukan sikit paling banyak. Jadi yang confirmnya sapu tu sikit tu confirm, banyak tu berlaku khilaf, belum yakin. Fala yakunu fardha, maka tak boleh kita nak kata wajib lebih daripada kadar tu, maka dia ambil kadar yang yakin. Nampak saya ulang balik. Apa maksud dengan yakin, dakhilun bi yakin? Sekarang ni sapu kepala tu, kepala kita ni yang Tuhan sebut sapu, apakah yang dinamakan sapu pada bahasa? Iaitu kena pada sebahagian kepala, walaupun sikit, makna telah dipanggil sebagai sapu. Itu confirm, itu yakin. Okey, lebih pada itu, adakah itu maksud daripada ayat? Itu berlaku khilaf. Makna adakah lebih daripada sedikit itu kena semua ke? Itu
berlaku khilaf dan tidak yakin. Yang yakinnya sapuan mesti disapu. Apabila sikit pun memang confirm kita kata benda itu berlaku sapuan. Lebih daripada sikit itu berlaku khilaf. Maka Syafi'i mengambil bahawa kita ambillah benda yang paling yakin, iaitu sapu sedikit itu syarat dan itu sahaja yang wajib. Lebih pada itu sunat. Bukan maknanya tak boleh sapu lebih, memang disunatkan sapu keseluruhan kepala. Tapi dari segi kewajipannya ialah melakukan sapuan kepala. Dan sapuan kepala itu terhasil dengan walaupun sikit. Kerana bila berlaku walaupun sikit, orang panggil berlaku sapu dengan yakin. Wa ma adahu la yakina fihi fala yakunu fardhan. Dan selain daripada itu tidak ada yakin, kerana itu berlaku khilaf, maka tidak menjadi fardu. Wa innama yuhmalu, hanya ditanggung di atas an-nadbi, atas hukum sunat. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ihtamala qaulullahi, memaham atau merangkumi, memberi faham oleh firman Allah Ta'ala, memberi faham oleh firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, firman itu memberi faham ba'dar ra'si, sebahagian kepala, wa masha jami'ihi, dan juga boleh kita faham menyapu seluruh kepala. Bila disebut sapu kepala, boleh faham dua, sapu sebahagian dan sapu kesemua. Fadallatis sunnatu ala anna masha ba'dihi yujzi'u, dan telah menunjuk bahawa oleh sunnah, oleh hadis, bahawa menyapu sebahagian kepala itu memadai. Dalam hadis kan ada, sebagaimana mazhab Hanafi berhadis, Nabi wa masaha ala nasiyati, Nabi sapu di atas ubun-ubun, menunjukkan bahawa sapu sebahagian kepala pun sudah memadai. Itulah. Jadi sapu kesemua tu tentulah bukan maksud daripada ayat, kerana kalau yang dimaksudkan daripada ayat tu wamsahu biru'usikum, nescaya Nabi takkan sapu sikit, Nabi takkan sapu ubun-ubunnya saja. Jadi hadis itu dalat ala anna masha ba'dihi yujzi'u, telah memadai pada wuduk. Wa huwa anna Nabi masaha bi nasiyatihi, Nabi menyapu dengan ubun-ubunnya. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dia kata pada tempat lain, fa in qila, ni Imam Syafi'i kata pada perbincangan yang lain, kata Imam Syafi'i, fa in qila qad qala Allah azza wa jalla wamsahu biwujuhikum. Kalau ini Imam Syafi'i nak jawab balik ni, kalau dalam tempat lain, tidakkah dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wamsahu biwujuhikum, pada ayat tayamum, sapu dengan muka kamu, fi tayamumi, pada masalah tayamum, ayujzi'u ba'dhu al-wajhi, adakah memadai sebahagian wajah? Qila lahu. Jadi sekarang ni orang nak balas balik hujah. Imam Syafi'i kata cukup dengan menyapu sebahagian daripada kepala, buktinya perbuatan Nabi. Orang tolak balik hujah. Tidakkah dalam ayat tayamum, bila Tuhan kata wamsahu biwujuhikum, sapu muka kamu, memada, adakah memada menyapu sebahagian? Memang tidak memada. Semua sepakat bahawa sapu muka pada tayamum tu mesti sapu semua muka. Jadi ayujzi'u ba'dul wajhi fi, adakah cukup dengan menyapu sebahagian? Jawapannya tak cukup lah. So macam mana nak jawab kepada dakwaan kamu bahawa memada menyapu sebahagian kepala dalam wuduk? Qila lahu, maka dijawab balik. Ini jawapan Imam Syafi'i kepada mereka. Mashul wajhi fi tayammumi badalun min ghaslihi, sapu muka pada tayammun itu ganti daripada basuh muka pada wuduk. Fala budda an ya'tiya bil mashi ala jami'i mawdi'il ghasli, maka tak dapat tidak mesti dia datangkan sapuan di atas seluruh bahagian basuhan. Seluruh pada wuduk kita disuruh membasuh seluruh muka, seluruh bahagian muka. Maka bila tayamum ganti daripada wuduk, maka kita disuruh menyapu seluruh muka jugalah, sebab dibasuh seluruh muka pada wuduk, maka disapu seluruh muka pada tayamum. Itu sesuai lah. Wa mashur ra'si aslun, adapun menyapu kepala itu memang asal. Fahadha farqun bainahuma, maka ini perbezaan antara dua. Tengok betapa tajamnya pemikiran Imam Syafi'i ini. Kata tidak, tak boleh nak samakan. Kenapa? Masalah sapu muka tayamum itu memang kerana bila wuduk kita wajib basuh seluruh muka. Adapun pada masalah kepala, pada wuduk kita disuruh sapu.
Maka tak boleh nak katakan di sini kita nak kiaskan masalah sapu kepala dengan muka. Tak boleh. Kerana itu perbezaan. Fahadha farqun, ini berbeza antara dua perkara itu. Okey. Kemudian ini jawapan Imam Qurtubi lah. Jadi ini kerana Imam Qurtubi mazhab Maliki, jadi kita tak bacalah ni, tak baca yang ni. Kita masuk pada komentar pengarang. Al-ba'u fil lughah al-arabiyyah mawdu'atun litab'id. Kata dia, ba' pada bahasa Arab diletak di antara makna ba' ialah litab'id. Wa kaunuha zaidatan, dan keadaan ba' itu ba' zaidah. Khilaful asli, itu menyalahi asal. Jadi kita nak kata satu huruf itu zaidah. Itu perlu pada dalil. Sekarang ni asalnya huruf itu huruf yang bukan zaid, huruf asliyah. Dia ada makna dan ada takluk dia, tempat takluknya. Wa mata amkana isti'maluha, bila sahaja kita mampu menggunakannya, ala haqiqatihi, di atas hakikat penggunaan huruf ba, ala haqiqati ma wudi'at lahu wajaba, maka wajiblah kita menggunakan makna ba itu ala dhalikan nahwi, mengikut keadaan itu, mengikut penggunaan itu. Wal fardu, maka apa yang wajibnya, apa yang dituntutnya, yujzi'u bimashil ba'di, memadai dengan menyapu sebahagian kepala. Was sunnatu, tetapi sunnah pula, tapi kita dituntut untuk melakukan sunnah. Sunnahnya mashul kulli, menyapu seluruh kepala. Fama dhahaba ilaihi syafi'iyatu wal hanafiyatu azharu, kata pengarang, apa yang pandangan yang dibawa oleh Syafi'i dan Hanafi itu lebih zahir, lebih jelas. Wa ma dhahaba ilaihi malikiyatul hamil ahwatu, dan apa yang dipegang oleh Malikiyah dan juga Hanabilah itu ahwat, itu lebih selamat dan lebih ihtiyat. Wallahu a'lam. Okey, habis selesai satu permasalahan. Okey, masuk pula masalah yang lain. Al-hukmul khamis, ma hiyal janabatu wa ma yahrumu biha. Apa itu janabah dan apa ma yahrumu biha, apa yang haram dengan sebab janabah. Apa yang jadi haram dengan sebab janabah. Al-janabatu ma'nan syar'iyyun. Janabah ini satu makna istilah syarak. Yastalzimu, yang mewajibkan, yastalzimu ijtinabas salah. Mewajib, bila ada janabah, dia mewajibkan meninggalkan sembahyang. Wa qira'atil Quran, dan menjauhi daripada membaca Quran. Wa massil mushafi, dan daripada menyentuh mushaf. Wa dukhuli al-masjidi, dan masuk masjid. Ila an yaghtasila, sehingga dia mandi. An yaghtasila al-junubu, sehingga dia mandi, yaghtasila al-junubu, sehingga orang berjunub itu mandi. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu dalam keadaan berjunub, maka hendaklah kamu fatahharu, bersuci, yakni mandi. Waqad bayyana Nabi SAW lihusulil janabati sababain. Nabi SAW menerangkan hasil janabah itu terhasil daripada dua sebab. Pertama, nuzulul mani, keluar mani. Ini berdasarkan hadis Nabi, al-ma'u minal ma', ay yajibul ikhtisalu, wajib mandi. Dalam hadis Nabi sebut al-ma' minal ma', air itu wajib kerana berlaku air. Air yang pertama ni kena pada mandi. Ghuslun. Mandi itu wajib kerana air ni kena pada mani. Bila berlaku mani, wajib mandi. Boleh. Jadi dia kata yajibu al-ightisal bil ma', wajib mandi dengan air, min ajlil ma', kerana sebab air, yakni kerana sebab mani. Wathani, yang kedua, sebab yang kedua berlaku janabah, iltiqaul khitanaini, bertemu dua bahagian khitan, iaitu berlaku persetubuhan lah, belum bertemu alat kelamin lelaki dengan perempuan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, idzal taqal khitanani, bila bertemu dua khitan, wajabal ghuslu, maka wajib oleh mandi. Wa kama yajibul ghuslu lil janabati, sebagaimana wajib mandi kerana berlaku janabah, yajibu inda inqita'il haidi, wajib juga mandi apabila terputus haid dah habis. Wan nifas, dan apabila habis nifas.
Liqaulihi ta'ala fil haid, kerana Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan haid ni, wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kamu dekati perempuan-perempuan haid hatta yathur, sehingga mereka yathur. Sehingga mereka mandi. Jangan kamu dekati perempuan, setubuhi perempuan yang haid sehingga mereka habis haid dan juga mandi. Wali hadithi Fatimah binti Abi Hubaish, Fatimah binti Abi Hubaish annahu alaihi salatu wasalam qala laha, Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid, fada'is salata, maka tinggalkan sembahyang, wa idza adbarat, wa idza adbarat, apabila haid itu telah lalu, makna telah hilang, telah pergi, faghtasili, maka mandilah kamu, wasalli, dan sembahyang. Itu hadis. Wal ijma'u, dan berlaku ijma' ala anna nifasa kal haid, bahawa nifas pun hukumnya macam haid. Dalil secara nas tentang haid, maka nifas pun sama macam haid dan dikiaskan dengan haid. Itu dengan berlaku dengan jalan ijma'. Okey, selesai. Hukum yang seterusnya, al-hukmu sadisu hukmul madati wal istinsyaqi fil ghusli. Apa hukum berkomor dan juga masuk air dalam hidung dalam mandi? Ikhtalafa fuqaha'u fil madmadati wal istinsyaq. Para fuqaha khilaf pada hukum berkomor dan juga masuk air dalam hidung. Wajibkah ketika mandi seorang itu berkomor dan memasukkan air dalam hidung? Faqala al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah la yajibani, tidak wajib kedua-duanya. Wa qala al-Hanafiyyah wal Hanabilah yajibani. Dua mazhab kata wajib, dua mazhab kata tak wajib. Apa hujah mereka? Wa hujjatul Malikiyyah wa Syafi'iyyah, hujah bagi mazhab Maliki dan Syafi'i, maruya anna qauman, hadis yang diriwayatkan bahawa satu kaum, kanu yatahaddatsuna fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbual-bual pada dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi amril ghasli, pada berkaitan dengan mandi. Wa kullun yubayyinu ma ya'malu, setiap seorang tu menceritakan apa yang dia buat, masing-masing cerita macam mana mandi. Faqala alaihi salam, maka Nabi SAW kata apa? Ama ana fa'uhthi ala ra'si thalatha hathayatin fa'idha ana qad tahurat, fa'idha ana qad tahartu. Adapun aku hanya mencebok, aku cebok atas kepala aku, thalatha hathayat, 3 kali cebokan, maka aku sudah suci. Jadi masing-masing cerita, aku mandi satu banyak lah. Ada kata mandi banyak berberesek-beresek. Nabi kata adapun aku cebok 3 kali cebokan, maka aku pun suci. Bukan maknanya cebok tak gosok, cebokkan gosok lah. Gosok seluruh badan. Bila rata air, maka dah kira dah selesai mandian. Nabi SAW menggunakan air dengan jimat. Baginda mandi dengan kadar air 1 gantang. Wuduk pula dengan 1 mud, dengan 1 cupak. Okay. Wa hujjatul Hanafiyyah wal Hanabilah, hujjah mazhab Hanafi dan Hanbali, annal amra bitatahhur, suruhan menyucikan diri. Tak disuruh pada faidha la wala taqrabuhunna hatta tatahhur. Dalam ayat itulah disebut menyucikan diri itu, suruhan dengan menyucikan diri, ya'ummu jami'a ajza'il badan, merangkumi keseluruhan badan, az-zahirati wal batinah, yang zahir dan juga batin. Hujah mereka dikatakan, Allah Ta'ala kata, wa in kuntum junuban fatahharu. Fatahharu, tatahhur itu dalam ayat itu umum, merangkumi seluruh juzuk badan yang zahir dan juga yang batin, yang luar dan dalam. Allati yumkinu ghasluha, yang mampu untuk kita basuh. Wahyal famu, iaitu mulut, wal anfu, hidung. Mulut dan hidung boleh kita basuh. Fakanatil madmadatu wal istinsyaqu, maka kerana itulah berkomor dan masuk air dalam hidung, minal wajibat, daripada perkara wajib. Liqaulihi ta'ala fatahharu, kerana Allah Ta'ala
mengatakan ittahharu. Okey. Wa ajabu amma tamassaka bihil malikiyatu wal wasyafi'iyatu, dan mereka menjawab hujah pandangan dalil yang berpegang oleh Maliki dan Syafi'i yang mengatakan tak wajib itu. Mereka jawab bi annal gharada minal hadithi, tujuan daripada hadis tu mana Nabi cerita Nabi Nabi mandi dengan 3 cebokkan saja kan. Tujuan daripada hadis bayanu annahu la yajibul wudu'u, menerangkan bahawa tidak wajib wuduk ba'dal ghusli, lepas mandi. Jadi Nabi kata aku mandilah. Itu nak terang bahawa lepas mandi tak wajib wuduk. Bila seorang itu mandi, selesai mandi, maka terangkat hadas besar dan hadas kecil. Bila terangkat hadas besar, hadas kecil pun masuk sekali. Dengan syarat tidak berlaku ketika mandi itu perkara yang menyebabkan batal wuduk. Nampak? Dia tidak setor kemaluan ke, dia tidak buang hadas ke, dia tidak buang air ke. Maka bila selesai mandi, maka terangkat hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadis yang Nabi kata amma ana tu fa uhfi ala ra'si thalatha hathayat, itu nak menerangkan bahawa tidak wajib wuduk selepas mandi. Kama fahima dhalika kathirun minas sahabah, sebagaimana memahami perkara itu oleh kebanyakan daripada para sahabat. Fabayyana alaihi salam, maka menerangkan oleh Nabi SAW annal wajibah, bahawa yang wajib itu al-ghuslu faqat, mandi sahaja. Wa anna taharata sughra, dan taharah yang kecil tadkhulu, boleh masuk fi taharatil kubra, dalam taharah yang besar. Mandi itu benda besar, hadas besar. Maka bila terangkat hadas besar, maka terangkat juga hadas yang kecil. Okey, habis. Seterusnya al-hukmus sabi', hukum yang ke-7, hukmul marid wal musafir idza wajadal ma'. Orang yang sakit dan juga orang yang musafir apabila mendapati air. Al-hukmus sabi', hukum yang ke-7, hukmul marid wal musafir idza wujida al-ma'u, hukum orang yang sakit dan orang musafir jika didapati air. Zahirul ayatil karimah, zahir daripada ayat Al-Quran itu, yadullu ala jawazit tayammumi, menunjukkan harus bertayamum lil marid mutlaqan, bagi orang yang sakit secara mutlak, tak kira sakit apa-apa pun. Tetapi lakinnahu muqayyadun, tetapi situasi atau keadaan sakit itu dikaitkan biman yadurruhu al-ma'u, bagi orang yang memudarat akannya oleh guna air. Air itu menyebabkan jadi mudarat kepada dia. Kama, ini diambil daripada kama ruwiya, diriwayatkan daripada Ibn Abbas wa jama'atin, dan sekumpulan daripada tabi'in, min annal murada bil marid, bahawa yang dimaksudkan dengan marid itu ialah al-majdub, ialah orang yang sakit majdub. Majdub ni macam orang jintungan lah, sakit dia menyebabkan jintungan ataupun luka-luka pada badan ini menyebabkan tak boleh guna air. Waman yadurruhul ma', dan orang yang menyakitkan dia oleh air. Wadzalika walidzalika ra'al fuqaha'u, dari kerana itu para fuqaha berpandangan annal marada anwa'un, bahawa penyakit itu banyak jenis. Al-awwal ma yuaddi isti'malul ma' fihi ila talafi, apa yang membawa oleh menggunakan air itu membawa kepada talaf, membawa kepada ghasak fi nafsi, pada nyawa, menyebabkan ghasak, hilang nyawa. Awil udwi, ataupun anggota, bila guna air menyebabkan anggota dia jadi ghasak atau jadi terpaksa dipotong dan seumpamanya. Itu berlaku bi ghalabati zan, dengan kuat sangkaan, au bi ikhbari tabibil muslim, atau dengan diberitahu oleh doktor orang Islam yang haziq, yang pakar, yang pandai. Wa fi hadhil halah, maka dalam ketika ini yajuzu tayammumu, harus bertayamum bittifaq, dengan sepakat para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, wathani ma yuaddi isti'malul ma ila ziyadatil illah, apa yang membawa oleh penggunaan air itu membawa kepada bertambah sakit, au but'il al-maradi, ataupun lambatnya penyakit itu hilang. Wa fi hadhil halah, maka menyebabkan lambat sembuh. Wa fi hadhil halah but'il marad ay but'i shifa'il marad, takdir begitulah,
bud'il marad ay bud'i syifa'il marad. Jadi lambat hilangnya sakit. Wa fi hadhihi al-halah, maka ketika ini yajuzu tayammumu, harus tayamum indal malikiyati wal hanafiyah, di sisi malikiyah dan hanafiyah. Wa huwa asahhu qaulai Syafi'i, itulah qaul yang paling asah daripada dua qaul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pandangan. Jadi pandangan yang paling asahnya ialah sama di sisi mazhab Maliki dan Hanafi, iaitu kalau menyebabkan lambat sembuh ataupun bertambah sakit juga dibenarkan tayamum. Ini berdasarkan hadis al-jama'ati alladhi kharaju fi safar, berdasarkan hadis sekumpulan sahabat yang keluar bermusafir, fa asaba ahadahum hajarun, lalu kena salah seorang mereka terluka, kena batu dalam peperangan, fi ra'sihi, pada kepalanya, fa syajjahu, menyebabkan pecah kepala dia ni, kepalanya luka hingga pecah. Thumma ihtalama, kemudian dia pun tidur rehat. Ihtalama, dia pun tiba-tiba bangun esok, dia bermimpi. Mimpi maksud dia keluar mani lah. Fa khafa min ziyadati illah, maka dia bimbang daripada bertambah sakit. Ini hadis ni panjang ya. Hadis ni telah disebut pada masa surah Nisa. Saya ringkaskan di sini. Maka bila dia bangun tu, maka dia tanya sahabat-sahabat dia yang satu rombongan tu, macam mana nak buat ni? Nampak macam saya nak buat ni. Perlu mandikah? Kerana ketika itu dalam musafir tu mereka cuaca sangat sejuk, sehingga pagi itu air terlampau sejuk. Maka sahabat-sahabat kawan-kawan dia kata, kamu telah berjunub ni, kamu bermimpi basah, kamu kena mandi. Maka kawan dia ni yang mana luka kepala ni, sampai luka pecah kepala ni, bila dia kata begitu, dia pun mandi, menyebabkan dalam keadaan air terlampau sejuk tu menyebabkan dia akhirnya mati. Jadi cerita ini bila mereka sampai pulang ke Madinah, diberitahu pada Nabi SAW. Nabi sangat marah. Dia kata, halakuhu qatalahumullah, mereka inilah yang menyebabkan kawan mereka tu mati. Tuhan marah kepada mereka. Nabi pun pesan, innama shifa'ul ayyi as-su'al, sesungguhnya penyakit jahil itu ialah bertanya. Hala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Bila mereka jahil, kenapa tidak tanya? Mereka buat pandangan sendiri. Maka Rasulullah SAW, wa innama yakfihi darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadain, sepatutnya memadai sahaja mereka bertayamum, satu tepukan di muka dan satu tepukan untuk tangan. Kerana keadaan sejuk begitu menyebabkan jadi mudarat, maka tak perlulah guna air dan boleh bertayamum. Maka di sini menunjukkan bahawa dalil ini menjadi dalil bahawa dibenarkan bertayamum kerana ada sakit. Yang ketiga, ma yakhafu minhu talafan, apa yang dibimbangi berlaku talaf, berlaku musnah atau berlaku rosaknya badan ini. Ma la yakhaf, tidak dibimbangi, tidak dibimbangi akan menyebabkan rosak anggota badan, wala but'an, dan tidak menyebabkan lambat sembuh, wala ziyadatan fi'illah, dan tidak menyebabkan bertambah sakit. Ini yang ketiga situasi kalau dia tidak ada bimbang pun, kalau guna air itu takkan menyebabkan jadi rosak anggota dia ataupun lambat sembuh atau bertambah sakit. Wa fi hadhil halah la yajuzu tayammum, maka tidak boleh tayamum indal hanafiyati wa syafi'iyah, di sisi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, li'annahu lam yakhruj an kaunihi qadiran, kerana orang ini tidak terkeluar daripada keadaan dia tu mampu. Dia tidak terkeluar daripada dia tu masih mampu ala isti'malil ma', masih mampu menggunakan air. Fala yurakhkhasa lahu, maka tidak diberi rukhsah kepadanya fit tayammumi, untuk bertayamum. Wa indal malikiyah, adapun di sisi mazhab Maliki, yajuzul tayammumu, boleh juga nak tayamum li itlaqin nas, kerana nas tersebut secara mutlak, secara umum. Wa in kuntum marudha, jika kamu sakit, tidak tentukan sakit macam mana, jika sakit saja. Jadi Malikiyah kata bolehlah kalau sakit, walaupun sakit tidak membawa kepada rosak ataupun lambat sembuh. Yang keempat, ayyakunal maradu hasilan li ba'dil a'dha, bahawa penyakit itu berlaku pada sebahagian anggota. Fa in kana al-aktharu
sahihan, kalau kebanyakan anggota itu sihat, wajaba ghaslu sahih, wajib membasuh anggota yang sihat, wa masahal jarih, dan cukup dengan menyapu kepada al-jarih, kawasan yang luka, kawasan yang cedera. Wala yajuzu tayammum, dan tidak boleh tayamum lah. Itu kalau bahagian yang sihat itu banyak. Wa in kana al-aktharu jarihan, jika kebanyakan kawasan badan itu cedera, yajuzu tayammum, maka boleh tayamum indal Hanafiyah. Wa madhhabu Syafi'i, adapun mazhab Syafi'i, annahu yaghsilu as-sahih, maka seseorang tu di si mazhab Syafi'i, dia perlu membasuh anggota yang sihat, thumma yatayammamu, kemudian dia tayamum mutlaqan, secara mutlak. Maknanya di si mazhab Syafi'i dia kena gabung dua. Anggota yang boleh basuh dibasuh, anggota yang tak boleh basuh disapu dan ditayamum. Wa indal Malikiyah yajuzu lahu tayammum mutlaqan, di sisi Malikiyah senang sajalah, boleh tayamum secara mutlak. Wa min dhalika, dari kerana itu, yatabayyanu, nyatalah kepada kita, annal marida yurakhasu lahu, bahawa orang yang sakit itu diberi rukhsah fi tayammumi, untuk bertayamum, walau kana al-ma'u mawjudan, walaupun air ada. Kerana apa? Kerana orang sakit tu walaupun air ada, dia tidak boleh menggunakan air. Ini di sisi istilah fiqh mazhab kita dipanggil fuqdanul ma'i syar'an. Dia ada dua. Tidak ada air itu dengan maksud tidak ada air hissan, iaitu air memang tak ada. Yang kedua, fuqdanul ma'i syar'an, air itu tak ada pada syarak, maksudnya dia tidak boleh guna air. Jadi itu antara sebab yang diharuskan bertayamum. Sama ada air tidak ada, dia panggil fuqdanul ma'i hissan, ataupun air ada tapi tak boleh guna, itu panggil fuqdanul ma'i syar'an. Walau kana al-ma'u mawjudan, bi khilafil musafir, berlainan dengan orang musafir, fa inna rukhsata lahu muqayyadatun bi adamil ma', kerana sesungguhnya rukhsah bagi orang musafir dikaitkan dengan ketiadaan air. Ni fuqdan hissan, secara hissi, secara air memang tak ada, maka dia dibenarkan tayamum. Al-hukmu thamin, yang hukum ke-8, hal yajibu fi tayammumi mashul yadaini ilal mirfaqain. Okey, tayamum ni adakah wajib sapu sampai ke siku? Taqaddama, telah terdahulu, annal murada bis-sa'idi, yang dimaksudkan sa'id huwa turabut tahiru, iaitu debu tanah yang suci. Alal qaulil mukhtar, atas pandangan yang dipilih. Ini juga mazhab kita Syafi'i lah, mesti tanah dah ada debu pada tanah dan mesti suci. Wa tayammumul matlub syar'an, dan tayamum yang dituntut pada syarak ialah huwa isti'malus sa'id, iaitu menggunakan tanah fi udwaini, pada dua anggota makhsusai, dua anggota yang khusus saja, iaitu muka dan tangan. Biqasdi tathhir, dengan niat bersuci, yakni niat tayamum. Wal udwani huma, dan dua anggota itu ialah al-wajhu wal yadain, wal yadan, muka dan dua tangan. Ila mirfaqaini indal Hanafiyah, dua tangan tu sehingga ke siku di sisi mazhab Hanafi. Wa huwa arjahul qaulain, itu pandangan yang paling rajih daripada dua qaul bagi Imam Syafi'i. Wa ila rusghaini, wa ila rusghaini, dan di sisi Malikiyah, tayamum pada tangan itu ialah hanya pada sampai kepada kedua tapak tangan saja. Kedua tapak tangan saja. Okey. Jadi di sini ada khilaf. Ada khilaf di sisi mazhab kita dan mazhab Hanafi. Dia disapu debu pada muka dan juga pada tangan sehingga siku. Adapun di sisi mazhab Maliki dan Hambali, disapu sehingga ila rusghaini. Rusghaini makna kedua tapak tangan sahaja. Makna dia tayamum dan dua tapak tangan sahaja. Kita kena sampai ke siku. Okey, apa hujahnya? Hujjatul Hanafiyyah wa Syafi'iyah, annal aidi, aidi tu tangan, wamsahu biru'usikum wa aydiyakum min, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Tuhan sebut ID kan,
fi qouli ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Tashmalu, maka lafaz aidi jamak kepada yadun, merangkumi al-udwa kullahu. Jadi bila ya ni maksudnya tangan keseluruhan. Jadi pada bahasa Arab, nampak tak ni? Pada bahasa Arab, tangan tu apa dia? Tangan start daripada hujung jari ni sampai ke pangkal lengan ni. Pangkal lengan ni panggil tangan belaka ni. Semua ni tangan belaka pada bahasa Arab. Illa anna tayammuma, tapi kecuali tayamum itu lama kana badalan anil wudu, apabila dia itu ganti bagi wudu, wal badalu la yukhaliful asla, maka badal, perkara yang menggantikan, dia tidak akan menyalahi perkara yang asal. Illa bidalilin, kecuali yang ada dalil. Wa qad wajaba al-ghaslu ila marafiq, dan pada masalah wudu, tangan kita wajib basuh sampai ke siku fil wudu. Fayajibu an yakuna al-mashu ila marafiqi fit tayammum, maka bila tayammum maka wajiblah disapu sehingga siku juga, walaupun makna tangan pada asal sampai ke pangkal lengan ni, tapi kerana dalam wuduk yang dibasuhnya sampai ke siku, maka tayammum yang menggantikan wuduk juga disapu sampai ke siku. Wastadallu, mereka berdalilkan bi hadis Jabir bin Abdullah, dengan hadis Jabir bin Abdullah, at-tayammumu darbatan, tayamum itu ialah dua kali darbah, dua kali pukulan tanah. Darbatan, darbatun lil wajhi, satu pukulan disapu di muka, wa darbatun lidhira'ain, dan satu lagi pukulan untuk dua tangan hingga ke zira' ni makna lengan ni, ilal mirfaqaini, sehingga ke dua siku. Itu hujah di sisi mazhab kita dan mazhab Hanafi. Wa hujjatul malikiyati, dan hujah mazhab Maliki dan Hanabilah, annal yada tutlaqu 'alal kaf, tangan itu disebut merujuk kepada juga tapak tangan. Bidalili qaulihi, apa buktinya? Allah Ta'ala sebut dalam ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan perempuan maka potongkan kedua-dua tangannya. Maka wa qat'ul yadi, potong tangan, innama yakunu ila rusri, hanya potong tangan bagi pencuri itu sehingga pergelangan saja. Bittifaq, itu secara sepakat ulama. Ulama mengatakan orang yang mencuri dipotong tangannya hingga ke pergelangan saja. Ar-rusri itu pergelangan tangan, fayujzi'u fi tayammumi dzalik, maka juga memadai dalam tayamum kita sapu sehingga pergelangan tangan saja. Jadi mereka mengkiaskan pada masalah bab potong tangan pada masalah hudud mencuri. Maka dinukilkan di sini pandangan dalam kitab Bahrul Muhit, tak tafsir bagi Ibnu Abi Hayyan. Bahrul Muhit bagi Abi Hayyan, dia kata waruya an Abi Hanifah wa Syafi'i annahu yamsahu, orang itu hendaklah dia sapu, orang yang tayamum tu sapu ila mirfaqaini fardhan wajiban, itu fardu yang wajib. Wa dhahaba ta'ifatun ila annahu yablughu bihi ila rusghaini, kena sampai kepada dua pergelangan tangan saja. Wa huwa qaulu Ahmada wa Tabari wa Syafi'i fil qadim, pandangan Imam Syafi'i dan qaul qadim lah. Wa ruya an Malikin, dan diriwayatkan daripada Imam Malik. Waruya an Sya'bi annahu yamsahu kaffaihi faqat, sapu dua tapak tangan sahaja. Wa bihi qala ba'dhu fuqaha'il hadis, itu pandangan sebahagian fuqaha hadis. Wa huwa alladhi yanbaghi an yadhhaba ilaihi, itulah pandangan yang sepatutnya dia dipilih, li sihhatihi fil hadis, kerana ada hadis yang sah. Fa fi Muslimin, pada dalam hadis sahih Muslim min hadis Ammar, innama yakfika an tadriba bi yadikal ard, dalam hadis tu Nabi sebut memada bagi kamu memukul dengan dua tangan kamu tanah, thumma tanfukhu, kemudian kamu tiup bila pukul. Cara tayamum lah, dipukul tebu tanah, kemudian ditiup tanah tersebut supaya tidak tebal, supaya tanah tu tidak tebal dan melekat banyak. Wa tamsahu biha wajhaka wa kaffaik, jadi dalam hadis itu disebut dengan lafaz dan kamu sapu wajhaka, muka, dan kaffaika, dua tapak tangan. Wa anhu fi hadzal hadis wa daraba bi yadihi al-ardha, dalam hadis lain pula disebut bahawa Nabi memukul tangannya akan bumi. Fanafadha yadayhi, lalu Nabi menghilangkan
tanah-tanah yang lekat yang banyak itu supaya dinipiskan tanah. Famasaha wajhahu wa kaffai. Dalam hadis juga disebut kaf, tapak tangan. Walil Bukhari, hadis riwayat Bukhari pula, thumma adnahuma man fihi thumma masaha bihima wajhahu wa kaffai, juga lafaz kaffai. Fahadhil ahadithu as-sahihatu mubayyinatun ma tatarraqa ilaihi ihtimal. Ini menerangkan apa yang datang kepadanya andaian, ihtimal, ma tatarraqa ilaihi ihtimal fi ayati, apa yang datang ke barangkalian, andaian yang pada ayat itu pada masalah tempat sapuan, mahal mashi, tempat sapuan, dan juga wa kaifiyatihi, dan cara sapu. Jadi ini pandangan ialah dia akan memilih pandangan mazhab Maliki lah di sini. Ala kulli hal, pada mazhab kita Syafi'i, hukumnya sama, perlu disapu sehingga ke siku. Sebagaimana wuduk dibasuh sampai ke siku, maka tayamum pun disapu, wuduk dibasuh sampai ke siku, tayamum disapu sampai ke siku. Okey, jadi itu berkaitan dengan tayamum untuk ayat ini. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.